اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fatih Faridah, muka surat 6, baris yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 3. Percaya dengan segala kitab. 3 daripada 6 rukun iman. Percaya mana beriman, mengaku putus di hati dengan segala kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikenali dengan Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikenali dengan kalamullah. Beriman dengan sekalian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun iman yang ketiga. Beriman, percaya, mengaku putus dengan segala kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul ni banyak. Setengah mengatakan bilangannya 104 buah, setengah mengatakan 114 buah. Tapi pandangan yang muktamad adalah kita jangan duduk bubuh jumlah lah. Jangan duduk bubuh jumlah kitab sama ada 104 ataupun 114. Kita hanya berpegang bahawa banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beriman dengan sekalian segala kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman dengan sekalian kitab ni beriman secara ijmal. Sebut dah minggu lepas kan. Dua perkataan yang kita kena ingat. Satu dia panggil ijmal, satu dia panggil tafsil. Ijmaliyun, tafsiliyun. Ijmal ni secara borong, secara kasar, secara umum, secara ringkas. Tafsil ini secara terperinci, secara detail, secara satu persatu. Dia ada dua peringkat. Beriman dengan segala kitab ni beriman secara ijmal. Hak wajib kita beriman dengan kitab secara tafsil, secara satu-satu adalah 4 kitab. 4 kitab: Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Ada 4 ni yang wajib kita beriman secara tafsil, secara satu-satu. Adapun kitab-kitab yang diturunkan kepada setengah rasul-rasul ni bukan 4 buah. Banyak kitab-kitab yang diturunkan kepada sebahagian rasul-rasul. Banyak mana pandangan yang tahqiqnya serah bilangan jumlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kita biasa masyhur dengarnya adalah 104 buah. Itu kita masyhur biasa dengar 104 buah. Jadi kita beriman dengan sekalian kitab-kitab. Semua tu adalah kalamullah. Yang terkandung dalam kitab tu terkandung
ini perkara-perkara yang sebenar, perkara-perkara yang betul, yang mana terkandung dalam kitab-kitab ni yang terbaik. Yang terbaik. Mana dalam kitab-kitab rasul-rasul terdahulu pun sebenar dan terbaik. Cuma apabila turun Nabi SAW, hukum hakam yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu telah dinasahkan, telah dibatalkan selepas turun Nabi SAW. Tapi dalam kitab-kitab rasul yang terdahulu, contoh Taurat, Injil, itu pun adalah kalamullah yang sebenar, yang terbaik. Cuma hukum hakamnya kita tak boleh nak guna pakarlah, sebab telah dinasahkan hukum hakam apabila turun Nabi SAW. Kemudian beriman contohnya kepada Taurat dan Injil, kita kena faham molek. Bukan beriman dengan Taurat dan Injil yang ada pada masa sekarang. Sebab bukan pada masa sekarang, bahkan pada masa dilantik Nabi kita menjadi Rasul, sudah tidak ada Taurat Injil hak asal. 1400 tahun terdahulu, ketika dilantik Nabi kita menjadi Rasul, sudah tidak ada Taurat dan Injil hak asal. Kita bukan beriman dengan Taurat dan Injil yang telah diubah. Itu bukan kalamullah, itu adalah ciptaan manusia. Jadi puak-puak Yahudi Nasara, kau dengar orang Islam beriman juga dengan Taurat dan Injil. Beriman dengan Taurat dan Injil hak asal, kalamullah hak asal, kita berimanlah. Tapi apabila mereka ubah, itu bukan kalamullah, itu sudah menjadi kalamun nas, perkataan manusia. Itu kita dah beriman, itu sesat. Yang kita beriman Taurat Injil hak asal yang sudah tidak ada pada masa dilantik Nabi kita menjadi Rasul. Yang mana mereka telah ubah sedikit demi sedikit daripada hak asal. Yang pertama-tama diubahnya adalah sifat-sifat Nabi akhir zaman, sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beriman dengan Taurat, Injil hak asal. Itu kalamullah. Tapi hukumnya tak boleh pakarlah. Sebab telah turun Al-Quran, dilantik Nabi dan Rasul, maka hukum hakam yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu telah dinasahkan. Yang mana hukum hakam yang dinasahkan ni adalah hukum hakam berkaitan dengan furuk agama. Dalam bab usuluddin, dalam bab akidah, sama daripada Nabi Adam AS sampai qiyamah. Hak dinasahkan hukum adalah hak berkaitan dengan hukum hakam, furuk agama, cabang agama. Yang mana hukum hakam pada masa diturunkan Taurat dan Injil terbaik pada masa itu. Sebab Allah yang maha mengetahui ummah-ummah terdahulunya macam mana keadaannya, macam mana. Kemudian hukum hakam yang terkandung dalam kitab kalamullah yang diturunkan kepada ummah-ummah terdahulu, Allah mengetahui hukum hakam ni sampai setakat mana sebelum dilantik rasul-rasul yang kemudian, sebelum diturunkan kitab-kitab yang kemudian. Maknanya hukum hakam yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu kadang-kadang hanya untuk satu tempat, dan dia ada masa dia sebelum diturunkan kitab-kitab yang lain, sebelum diturunkan dilantik rasul-rasul yang lain. Maka yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu yang terbaik pada masa itu. Kemudian dilantik Nabi SAW, kemudian diturunkan kitab kalamullah, maka hak Nabi kita ni, syariat Nabi kita ni merangkumi sekalian, tidak berkait dengan tempat, tidak berkait dengan golongan, dan dia tidak ada tarikh matinya tidak ada. Sebab tidak ada rasul dah selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati tak mati mana ni? Apa?
Expired dah expirednya qiyamah barulah habis. Sebab itulah syariat Nabi kita syariat yang lengkap, yang merangkumi segala-gala. Bukan kata syariat terdahulu tu tidak lengkap, tidak merangkumi. Sebab itu syariat yang terdahulu pun syariat Allah. Cuma lengkap merangkumi dengan qada tempat dia, dengan qada tempoh masa syariat tu berjalan sebelum dilantik rasul lain kemudian. Jadi melengkapi syumul mengikut masa tu. Adapun syariat Nabi kita ni tak ada dah, tak ada rasul dah kan. Hak ni selama-lama. Jadi berbezalah dengan syariat yang terdahulu. Syariat terdahulu ni ada dia punya kawasan dia, ada dia punya tempoh masa dia. Maka dengan kawasan, dengan kabilah, dengan keadaan, dengan tempoh masa melengkapi, merangkumi sempurna nisbah keadaan pada masa itu. Adapun syariat Nabi kita ni dia tak ada hak. Tempat tak ada hak, kabilah tak ada hak, masa pun tak ada hak selama-lamanya selagi tak kiamat. Jadi nampak macam yang lebih lengkap syariat Nabi kita, lengkap sekalian syariat sebab semuanya adalah datang daripada Allah. Tapi yang nampak beza syariat Nabi kita lengkap ni sebab syariat Nabi kita untuk luah dan juga selama-lamanya masanya. Itu je bezanya hak syariat yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu dengan syariat yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kesemuanya adalah syariat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum hakam daripada Allah. Kitab-kitab yang terdahulu pun kalamullah yang sebenar, yang terbaik dan yang sesuai untuk pada masa itulah kalau syariat-syariat yang terdahulu. Jadi kita beriman dengan segala kitab ni, selain daripada kata beriman dengan sekalian, kita beriman dengan sekalian yang terkandung dalam kitab. Beriman secara ijmal, secara tafsil barulah Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Itu secara tafsil. Macam contoh itu baca minggu lepasnya, beriman dengan Allah. Secara ijmal Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil Allah maha suci daripada sebarang sifat kekurangan ada makhluk. Itu dia kena ada dalil. Tiap-tiap pegangan kita kena ada dalil. Dah kita berpegang secara ijmal Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Mana dalil? Mana dia punya penunjuk dia? Dalil bahasa Arab. Kalau bahasa kita penunjuk, tandaan. Nah, dalil ni tapi bahasa Melayu pun cakap dalil juga. Di dalil ni kita kata penunjuk tandaan. Apakah penunjuk yang kita duk berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya? Dalil ada makhluk, ada langit, ada bumi, ada kita. Dalil maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Apa dalilnya? Ada makhluk, ada langit, ada bumi. Itu dalil kitanya. Dalil ada makhluk lah. Dalil tak kira lah dalil ni. Kalau Tok Guru dia kata bukan langit bumi je dalil. Kita dalil apa lagi Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil dia kata ada rambut, ada kuku. Tu dalil. Dalil kat mana? Dahlah tubik rambut pah panjang-panjang, pah panjang-panjang. Tubik kuku, keluar kuku pah panjang-panjang. Dalam daging tu ada tak rambut? Dalam daging tu ada tak kuku? Ada tak? Orang yang luka kepala tu, dalam daging tu ada rambut? Ada tak rambut dalam daging? Ada? Mana kalau kepala tu luka, belah sikit, juta rambut dalam daging gitu. Ada? Tak ada. Dalam tu daging je lah, mana ada rambut. Tiba-tiba tubik keluar orang mana? Macam kuku ni, ada kuku dalam ni. Mana kalau kata gak tindih barang, cabut kuku, kita pun tarik, panjangnya kuku sampai sini gitu. Ni kuku cabut, kita tarik tu panjang sampai sini. Tak ada, sini je. Lepas tu jadi keluar tu mari mana?
Ha. Ha. Ada yang mengeluarkan. Ni Tuhan. Tuhan yang menjadikan rambut, Tuhan yang menjadikan kuku. Hak tu panggil dalil Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil Tuhan ada, dalil Tuhan kuasa. Mana dalilnya? Tuhan ada makhluk ni dalilnya. Mana makhluknya? Rambut, kuku tu buat misal. Kita buat misal langit bumi, langit bumi. Hak tu je kita buat misal. Boleh belah ke? Langit bumi misal kita. Hak dekat. Kalau dekat tu buat misal rambut dengan kuku. Kita tak terfikir gitu. Yelah rambut kuku ni yang jadi keluar rambut. Yelah keluar misal, keluar janggut. Kalau tak ada Tuhan yang mengatur, nak keluar ke mana? Ke dalam daging dagu ni ada janggut? Dalam daging dagu ni, kalau dia cukur luka. Lepas tu ada rambut dalam daging dagu Ada janggut dalam daging dagu. Kalau ada misal dalam daging ni pas dalam mulut kita ada misal duduk orang kali. No. Dan kalau dalam misal ni ada dia punya misal pas ke dalam kan. Mana kalau kita buka bibir pas dalam gigi kita ada orang kali. Ada. Tempat tu mari mana? Tak putus-putus misal keluar. Tak putus-putus janggut keluar, rambut keluar, kuku keluar. Ni kena ada Tuhan. Tuhan yang mengatur semua ni mesti Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Mesti Tuhan ni maksudnya daripada sebarang sifat kekurangan. Kalau Tuhan sendiri bersifat dengan sifat kekurangan di Tuhan pun Tuhan tadi nak beki, nak mengaturkan perjalanan makhluknya macam mana? Bayangkan ramai mana manusia, belia manusia, semuanya ada rambut, semuanya ada misal janggut, semuanya ada kuku. Tu kira manusia, tak kira binatang pula. Kira binatang pula. Ni. Jadi hak Tuhan yang duk mengatur semua ni mesti Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, maksudnya daripada sebarang sifat kekurangan. Ini akidah kita. Kita ingat ke rambut kuku tu keluar pandai-pandai dia tanpa Tuhan yang menjadikan. Tuhannya buat manusia siap, lembaga manusia. Lepas tu rambut keluar pandai-pandai, kuku keluar pandai-pandai. Semua yang berlaku adalah datang daripada rentahan Allah Rabbil Alamin. Allah Rabbil Alamin, Rabb yang mengatur, yang menyusung, yang mentadbir, yang menjadikan, yang mencipta, yang memelihara, yang mendidik tarbiyah tu. Daripada Rabb dah tu. Yang mendidik, yang membela, yang mengsangga. Sangga pun apa? Sangga tau. Bela tu lah. Yang apa panggil apa? Sangga pun apa? Itulah hok duduk wi makan apa? Sangga ke apa? Sara yang mengsara. Sara bukan dok sara ni. Dok sara tu benda lain pula. Pelihara. Tak mengsara, sara ni, sara hidup menyara. Yang menyangga bukan? Ya ke? Perkataan kita lah. Mengsara, menyara. Jangan sengsara, tu lain. Dok sara tu bala lain tu. Mula ni dok sara dah budak tu. Dok sara benda lain. Jadi makna Rabb ni banyak. Ni tu bait tauhid rububiyah ni. Yang mengatur, yang menyusung, yang mentadbir, segala-galanya. Siapa dia? Allah. Allah mana? Rabbil Alamin. Kita dah baca semua. Kurang-kurang 17 kali dalam solat fardu kita. Kurang-kurang. Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Kita nak kenal Rabb ni. Yang mengatur, yang mentadbir, yang menyusung alam ni mestilah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Yang berlaku ni semuanya di bawah susunan aturan, rentahan, kerjaan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang berlaku secara sendiri, bukan datang daripada Allah Rabbil Alamin. Bukan kata rambut tu keluar dengan disiplin alam. Tidak ada. Semuanya adalah datang daripada perbuatan Allah
Rabbil Alamin. Rabb ni mestilah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, Maha suci daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalilnya ni lah, alam ni lah, makhluk ni dalil dia. Alam makhluk dia panggil apa? Marbub kepada Allah. Allah Rabb, yang mengatur, yang menyusung, yang menjadi, yang mencipta. Alam ni marbu, yang disusung, yang diatur, yang dijadikan, yang dicipta oleh Rabb, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu kita pegang secara ijma. Cara tafsil barulah keluar sifat 20. Itu secara tafsil. Ijma, tafsil. Kemudian malaikah rukun yang kedua. Beriman secara ijma, malaikah makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling banyak. Jibril saja 600 sayap rupa asal. Sesayap penuh dalam langit buminya kalau rupa asal. Jadi malaikatlah makhluk yang paling besar, makhluk yang paling banyak, matinya tidak. Setengah ulama mengatakan berkasang air wuduk kita jadi pula malaikatnya. Kami banyak mana? Kita beriman dengan sekalian malaikat. Hak beriman secara tafsil satu-satu lah tu Jibril, Mikail, Israfil, hak 10 malaikat ketua-ketua tu. Malaikat hafazah, malaikat hamalatul arsy, tu kita wajib beriman secara tafsil. Kitab pun sama. Rukun iman bukan percaya dengan 4 kitab. Rukun iman bukan percaya dengan Al-Quran. Percaya dengan segala kitab. Semua kitab Al-Kutubus Samawiyah, kitab yang diturunkan oleh Allah ni, kita beriman sekaliannya secara ijmal. Secara tafsir barulah Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Ijmal, tafsir. Ijmal, tafsir. Dua tu. 4, percaya dengan segala rasul. Kita biasanya tak sebut segala, kita sebut sekalian tau. Ke sama je? Segala dengan sekalian ni sama ke? Segala, satu lagi sekalian, sama? Sama? Sekalian Rasul, segala Rasul, sama tak? Ke segala ni kena ke barang? Ke mana? Kalau orang dipanggil sekalian. Yalah, tu lurah, tu bahasa. Tu lurah, tu bahasa. Jadi beriman dengan segala rasul, beriman dengan sekalian rasul. Beriman dengan sekalian rasul. Bukan beriman dengan rasul 25 orang, bukan. Beriman dengan sekalian rasul. Hak 25 orang tu, hak tu kita wajib beriman secara tafsil. Secara ijmal beriman dengan sekalian semua rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikuatkan rasul-rasul ni dengan sekalian mukjizat. Jadi kita beriman dengan sekalian rasul-rasul. Beriman dengan sekalian nabi-nabi. Nabi lain, rasul lain. Nabi lain, rasul lain. Nabi, rasul pastilah nabi. Nabi hak ramanya setakat nabi sahaja. Inilah kalau kira mengikut bilangan yang masyhur kitanya adalah nabi 124,000. Mi'atun wa arba'atun wa ishruna alpan. Apabila ditanya Nabi SAW berkaitan dengan bilangan nabi-nabi, bilangan nabi-nabi, maka Nabi jawab mi'atun wa arba'atun wa ishruna alpan. Mi'atun 100, wa arba'atun berapa? Mi'atun 100, wa arba'atun dan 4, wa ishruna alfan. Ishrun apa? Ishrun
20. Alfan ribu. Mi'ah 100. Mi'ataini 200. Alfun 1000. Jadi 100 dan 4 dan 20,000. 100 dan 4 dan 20,000. Mana apa? 124,000. Apa payah sangat? 100 dan 4 dan 20,000. Mana apa? 124,000. Itu hak bahasa Arab. Kalau dalam kitab Jawi pula, seketi 2 laksa 4,000. Seketi, bukan sekati. Sekati tahir tu. Seketi 2 laksa 4,000. Seketi 100,000. 2 laksa, bukan laksa laksang ni. 2 laksa 20,000. Seketi 2 laksa 4,000. 124,000. Bilangan kita. Ayuh jadi dah. 2 laksa. 1 laksa 10,000. Kita biasa dengar tak tahlil 7 laksa. Biasa dengar tak? Tahlil 7 laksa. Tahlil tu la ilaha illallah biar cukup 7 laksa. 70,000 lah. Biar ada di kita tu. Ada di kita tahlil 70,000 atas masing-masing. Kena ada waktu. Kelebihan dia. Kelebihan dia bekal lepas dia mati. Kelebihan. Kena ada masing-masing 70,000. Ada tak lagi? Daripada dulu pahala ni ada tak 70,000? Tak cukup 70,000. Ni bila nak tahlil, ada kematian baru tahlil. Boleh tahlil 100. 100. Lain ni 50 berti dah. Dah dalam 100. Lain ni tahlil. Tahlil dia kata. Tahlil la ilaha illallah. Dia punya baca panjang sungguhlah dia baca. Panjang. Sebahagian besar yang dibaca sebelum tahlil adalah ayat-ayat Quran. Bukan semua orang pandai nak baca. Lillahi ma fis samawati wal ardi wa in tubdu. Hotu tu bukan semua orang pandai. Orang ni kadang-kadang mulut geruk. Apa dia kata tak tahu. Tu. Kalau setakat ayat kursi orang pandai lagi. Capai ayat kursi orang pandai lagi. Naik al-katah tu. Quran belaka. Jadi orang kita ni dia panjang tu, dia panjang. Sampai masa tahlil 50 habis dah. Kita nak banyak betul tahlil. Kita nak banyak betul tahlil. Sebab kita nak buat. Ini majlis tu tahlil. 50 stop berhenti. 100 paling banyak. Lebih dari 100 je. Tengok sebeh dah. Warna sebeh Tok Syekh tahlil ni apa tak berhenti lagi. Dia pusing. Habis sampai di 100 tu dia pusing lagi. Tengok sebeh mana. Dah bang sedap dah ni. Bang sedap dapur. Bila nak berhenti perut lapar. Kadang-kadang ia nak buat gapo-gapo pun ngaji molek. Ini bukan adat. Ada kematian, adatnya buat tahlil. Dah buat tahlil kata dia orang. Kalau balas tu dah payah buat-buat lah. Tak buat kan kata dia orang. Kena buat lah. Apa anak-anak pada tahlil. Buat, takut kata dia orang. Lepas tu nak buat makan gapo malam ni. Takkan nak buat makan biskut kering kata dia orang kan. Kata dia orang pula. Dah anak senang-senang kan. Anak pakat-pakat besar kan. Tahu kan anak balik Kuala Lumpur jarang-jarang hok kereta-kereta besar balik tu. Tahu kan lah setakat karipak dia kata. Kena special sikit lah. Dah anak orang pakat-pakat kan kata dia orang. Semuanya kan kata dia orang belaka.
Akhirnya akan jadi adat budaya. Peseng adat budaya. Sebab itulah kadang-kadang orang sedang tahlil, anak-anak arwahnya duk buat je. Duk buat je, tak tahlil anak. Walahal tahlil daripada anak, ijma' ulama mak ayah dapat manfaat. Waladun salihun, amal ibadat daripada anak-anak cucu, hak tu ijma' ulama dapat pahala kepada mak ayah. Hak ijma' ulama. Hak orang lain tolong tahlil nak hadiahkan pahala kepada arwah, itu khilaf ulama. Yang kita buat tahlil, kita pakai pandangan siapa manfaat kepada arwah yang kita niatkan pahala kepadanya. Kita pakai pandangan tu kita buat tahlil. Hak pakai pandangan tak siapa, tak payah buat. Selesai masalah. Kita pula siapa tak siapa serah ke Tuhan. Yang sahihnya kita bertahlil, kita tetap dah boleh pahala. Kita boleh pahala. Kemudian yang nyatanya kita tahlil di mana? Kita tahlil di rumah arwah. Rumah tu siapa buat? Si mati yang buat rumah tu. Kerjaan dia, duit dia pun buat rumah tu. Maknanya kita buat ibadat atas rumah dia, garanti sampai kepada arwah. Sebab rumah tu rumah dia. Kalau tak siapa betul kita niat pahala, tak siapa. Tapi dah kita tahlil atas rumah dia tu. Rumah dia tu. Selama mana orang buat ibadat atas rumah tu, semayang ke, berzikir ke, baca Quran ke atas rumah tu, tak kira siapa pun, anak ke, cucu ke, orang lain ke, rumah dia tu, rumah dia, dia akan dapat pahala. Ni kita bahaya buat di sejid, bahaya buat di sejid tahlil. Yang arwah hak kita nak tahlil ke dia tu, selesai habuk tak ada sumbang pun di sejid ni. Kita buat di rumah dia. Sebab rumah dia tu hak dia. Kita buat ibadat atas rumah milik asal dia. Kalau kata tak siapa hadiah pahala tahlil kepada arwah, dah arwah boleh pahala dak. Rumah dia kita gunakan untuk ibadat. Atas rumah dia tu, burung hinggap pun arwah boleh pahala. Faham tak? Tapi nak ceritanya hak anak tak ada khilaf tu. Mak ayah dapat pahala, tapi anak bertahlil ke tak? Masa orang tengah tahlil atas rumah tu, anak bertahlil ke tak? Anak duduk buat. Abang apa ni? Adat budaya. Pesen tak buat kata dia orang. Ni rugi kalau tak ngaji agama. Anak ni tengah sibuk nak bagi tetamu mai rumah. Tetamu mari kita panggil, kita ajak, kita jemput. Memang kita dalam keadaan susah, baru berlaku kematian. Dah kita ajak orang mari rumah. Orang mari rumah kita sebagai tuan rumah, kita tambah jamu sikit-sikit, air ke, makan apa-apa tambah ke. Orang tak je mari rumah kita. Orang mari pun kerana kita ajak. Lepas tu kita pakai tambah ambil makan ke dia orang mari rumah kita. Gitu ke tuan rumah? Kita pun nak buat makan. Buat makan, buat minum. Sebab dia mari rumah kita ajak. Dia mari rumah kita pula bukan mari buat, mari berzikir. Jadi kita jamu tetamu mari buat ibadat ni pahala kepada arwah. Tangan kita bergeraklah untuk susun nak makan ni. Mulut berzikirlah, bertahlil lah mulut. Tapi kadang-kadang tengok berlaku dalam masyarakat kita gitulah. Dia duk buat je. Oh siapa? Naik. Anak arwah ni. Naik. Dia pun sembang. Allah jauhnya lari. Jauh lari. Yelah dia tak boleh duduk atas. Sebab dia nak sambut tetamu mari. Kemudian dia nak siap tempat-tempat orang nak minum air, pergi makan. Tak ada masalah lah hak kerjaan dia tu. Dia tuan rumah kan. Dia kena orang mari ni kena siap pak makan minum orang tetamu kita mari rumah ni. Tu kerjaan tangan. Mulutnya tahlil lah. Faham tak? Kemudian kita tahlil biar ada juga tujuan. Tujuan kita ni nak cukup tahlil 70,000. Kalau kita buat 3 malam, kita tengok orang mari ramai sikit, mari 100 orang, kita buat boleh 200. 200 kali 100 orang boleh 20,000 dah.
3 malam boleh 60,000 dah. Ni kalau mari 100, tahlil 50 berhenti dah. Baru boleh 5,000. 3 malam 15,000 je boleh. Tak pandai nak orang kita tak ada panggil apa bajet apa, tak ada sasaran. Kita buat ada sasaran. Mana kalau mari 100 orang, kalau mari ramai 200 orang misalnya, 200 orang, kalau kita tahlil 100 pun okey dah, boleh 20,000 dah 200 orang. Lepas tu dapur-dapur tu tahlil lah retek puan lah. Kau puan buat apa? Tapi kalau buat sembang, puan kuat lagi sembang. Dah sungguh kita naik atas rumah, nak tengok arwah, nak ngaji Quran lah retek. Tepi tu penuh orang puan. Penuh. Nak duduk pun tak boleh dah. Puan buat apa? Ngaji Quran. Duk buat bersembang, tudung harga berapa. Tu orang kali dah sembang ke apa tak tahulah. Sembang mu duduk mana learning, mu kerja apa, anak berapa orang. Tu masa lain nak sembang tu, nak arwah ada. Pakat baca Quran, pakat berzikirlah. Mari pula jangok-jangok mari. Mari macam nak gaya. Kan? Biar ada baca. Kalau kita kata 3 malam boleh 40,000 je, boleh 50,000 je contohnya tahlil. Ada baki lagi tu kita bagi anak-anak. Anak beranak mu ambil 10,000. Mu 10,000, keluarga mu 10,000, keluarga mu 10,000, anak-anak. Itulah bagilah. Nak secepat mungkin 10,000. Dah? Anak ada anak arwah, natu arwah sekeluarga tu lah. Anak ada pula kita kata 5 orang. 7 orang dah. 7 orang dah. Sekeluarga tu ada 7 orang. Tapi tak ramai masalahnya. Anak, natu, cucu 2 orang. Baru 4 orang. Tahu? 4 orang nak 10,000. 2,500 seorang. 2,500 orang. Ada 4 orang je. Cepat mungkin. Segera nak cukup 70,000. Biar duk gitu ada orang ada sasaran, ada tujuan kitanya. Jangan duk tahlil. Kita nak biar ada 70,000 tu. Anak-anak lah. Lepas solat je kita berjemaah keluarga. 5 orang ke 6 orang ke keluarga kita berjemaah. Sudah solat jemaah kita tahlil 100. Dan sudah solat jemaah kita tahlil 100 200. Tahlil 100 200 tanda cukup dah. Kerana keluarga kita cukup dah 10,000, keluarga mu kan cukup 10,000, cukup dah. Selesai. Kan? Biar ada dia ada tujuan lah kita nak cukup 70,000. Kalau buat 7 malam okeylah 10,000 semalaman, 7 malam cukuplah 70,000. Ada masalah lah. Kalau mari 100 orang kita tahlil 100, mari 50 orang kita tahlil 200. Saya biasa buat tahlil 200. Tapi buat tahlil 200 je orang keliru ke tasbih. Tasbih tu tak berhenti dia. Tapi kita tahlil 200 pun kita pendek je sebelum tahlil tu. Sampai ayat kursi je. Ayat kursi saya tahlil dah. Mana kalau 200 pun dak kata pelik balik rumah tengah malam sebab apa? Apalah ustaz tu tahlil 200 menurut. Tak ada, sama je masa. Tapi memang pasal duduk tengok Allah tak berhenti lagi. Itu biasa panggil 7 laksa, 70,000. Jadi bilangan nabinya seketi 2 laksa 4,000, 124,000. Hak rasulnya setengah ulama mengatakan 313 orang. Setengah riwayat mengatakan 314 orang. Setengah riwayat mengatakan 315 orang. Termasuk riwayat yang menceritakan bahawa bilangan Nabi 124,000 itu riwayat yang daif. Jadi pandangan yang tahqiq, berapakah bilangan Nabi dan Rasul? Bilangan Nabi dan Rasul ramai, serah kepada Allah Subhanahu wa taala berapa jumlah. Itu pandangan yang tahqiqnya. Pandangan yang kuat dia gitulah. Kita masyhurnya Nabi 124,000, Rasul 313. Itu bukan pandangan yang muktamad. Tapi masyhur kita gitu. Masyhur kita
Nabi 124,000, Rasul 313. Dan kitab Pati Faridah kita pun riwayat gitu juga. Nabi 124,000, Rasul 313, tapi pandangan yang tahqiq, jangan duduk bubuh jumlah. Dan kitab Pati Faridah kita comel. Mana? Muka surat 52. Surat 52. Baris yang ke-7 daripada bawah. Tajuk dia beriman dengan Rasul dengan jalan ijmal. Maka wajib beriman dengan ada segala Rasul dan segala Nabi sekalian. Itulah kita kata tadi. Atas jalan ijmal, iaitu pendek dia kata. Ijmal ni pendek rekah lah, borong. Iaitu kita i'tikad ada bagi Allah beberapa banyak. Kalau kita beberapa ramai tau. Orang panggil ramai lah, kalau barang panggil banyak. Beberapa banyak Rasul dan Anbiya alaihimus salatu wassalam. Dan kaul yang sahih, tidak dihinggakan akan mereka itu dengan bilangan yang tertentu. Jangan kata mana, ramai je. Seperti dihingga dan dikatakan Anbiya itu 124,000 dan jadi Rasul 313 orang. Itu bukan kaul yang sahih, bukan kaul yang muktamad. Itu kaul yang masyhur. Masyhur ni tak semestinya muktamad. Masyhur maka suraqailu, ramai orang ayat tu panggil masyhur. Tapi muktamadnya tidak. Muktamad berapa ramai rasul-rasul dan nabi-nabi. Tidak dihinggakan akan mereka itu dengan bilangan yang tertentu. Berapa jumlah tak usah bubuh lah. Itu pandangan yang muktamad. Tapi pandangan masyhurnya Nabi 124,000, Rasul 313. Ada. Dia muktamad masyhur lain. Contoh bab pekah. Pandangan yang masyhur, hukum berjemaah bagi orang lelaki adalah fardu kifayah. Itu pandangan yang masyhur, pandangan Imam Nawawi. Tapi pandangan yang muktamad adalah pandangan Imam Rafi'i. Semayang berjemaah 5 waktu bagi lelaki adalah sunnatun muakkadah. Sunat kuat tuntut. Satu kampung sejik surah tak hidup Zuhur dengan Asar, subuh berjemaah, maghrib berjemaah, isyak berjemaah, Zuhur Asar, ramai lagi kampung tu orang lelaki. Tapi bukan orang lelaki kaki sejik kaki surah. Maka Zuhur Asar senyap, tidak didirikan jemaah. Kalau pakai atas pandangan kata fardu kifayah, dosa habis orang lelaki ada kampung tu. Tapi kalau pakai pandangan muktamad, sunnatul muakkadah, makruh ada kampung tu. Tapi pandangan muktamadnya sunnatul muakkadah. Tapi pandangan masyhurnya fardu kifayah. Kan gitu? Kita suruh kan majmu'ah orang lelaki fardu kifayah. Itu bukan muktamad tu, itu masyhur. Muktamadnya sunnatul muakkadah. Jadi pandangan yang muktamadnya bilangan Rasul ramai mana, bilangan Nabi ramai mana, jangan duk hingga. Kita berpegang secara ijma' ramai Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang dilantik oleh Allah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak hinggakan bilangan? Sebab Allah Ta'ala berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul sebelum daripada engkau ya Muhammad. Setengah daripada mereka kami royak cerita kamu ya Muhammad, dan setengah laginya kami tak cerita kepadamu ya Muhammad. Jadi bilangan tak tahulah, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara ijmal. Secara tafsil kita wajib beriman seorang-seorang, itu dipanggil tafsil. Rasul hak 25 orang. Hak tu kita wajib beriman secara seorang-seorang. Secara tafsil dia panggil. Secara ijmal
Rukun iman yang keempat, percaya dengan segala rasul. Mana kita beriman dengan sekalian rasul-rasul dan nabi-nabi. Rasul-rasul nabi-nabi itu semua pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita beriman belaka, tak terkecuali. Tapi hak tu beriman secara ijmal. Secara tafsir, seorang-seorang mesti beriman dengan rasul hak 25 orang tu. Hak 25 orang yang wajib kita beriman secara tafsil. Sebab apa hak 25 tu wajib kita beriman secara tafsil? Sebab hak 25 rasul tu termasuk dalam dipanggil perkara yang maklum pada agama secara mudah-mudah. Maka kita orang Islam kena terima seorang-seorang 25 ni. Kita sebagai orang beriman kena beriman seorang-seorang 25 ni. Sebab 25 ni perkara agama yang terdahulunya, perkara agama yang maklumun fid dini bid darurah, perkara yang nyata dalam agama secara mudah-mudah. Sebab apa kata 25 ni orang kenal belaka? Sebab 25 ni disebut jelas-jelas dalam Al-Quran. Jadi apabila 25 rasul ni disebut jelas dalam Quran, maka dia kira perkara ni perkara orang tahu belaka. Memang kita pun kenal tak rasul 25 tu seorang-seorang. Kenapa? Kerana kita kuat ngaji Quran. Kita ngaji Quran, kita baca. Jumpalah nama Adam, Nuh, Hud, Saleh. Sebab apa? Sebab kita kuat ngaji Quran gitu. Yang jadi kita boleh kenal rasul 25 seorang-seorang. Ambil mana? Ambil daripada kita mengaji Quran ke ambil daripada dalam kitab-kitab hak ulama susung? Ambil dalam kitab-kitab hak ulama susung. Bukan kerana kita ni kuat baca Quran, kenal lah rasul 25, bukan. Jadi ulama susung dalam kitab-kitab Adam, Nuh, Hud, Saleh ni semua ni, ini semua bukan kaedah Al-Quran belaka. Quran tak ayat gitu. Quran tak mari siapa susung rasul 5 Quran tak mari. Tapi ulama susung 25 ni ulama ambil mana nama? Ambil jepuk daripada ayat Quran lah. Tapi ulama bubuh luar. Mengapa kok luar lah Adam, Nuh, Saleh, apa mengapa kok luar lah. Kita pun ngapa kok luar. Kenal lah kitanya Rasul 25. Sebab apa? Sebab ulama ambil Rasul 25 dalam Quran, bubuh luar. Sama juga. Kita jadi kenal Tuhan bersifat dengan wujud kidam bakak ni. Kita ambil mana tu? Kita ambil dalam kitab-kitab ulama susung. Ulama ambil mana Tuhan wujud kidam bakak? Ulama ambil daripada ayat Quran. Bubuh luar, mengapa kok luar, mufaham kok luar lah. Hak sifat Tuhan, hak ulama ambil dari Quran, bubuh dalam kitab. Ini jasa ulama warasatul anbiya. Jadi kita ni tak reti pun Qurannya. Kalau tinggi-tinggi pun reti baca je. Kalau reti baca Quran dengan hukum hakam yang betul ni, tu bertuah dah kitanya. Tak sebahagian kitanya tak pernah baca Quran pun. Dan ada orang yang tidak pernah khatam Quran. Ada kan? Tak pernah khatam Quran. Tak pernah khatam Quran selama hidup dia. Tapi kalau tanya Rasul 25 kenal ke tak? Kenal. Sebab apa? Baca dalam buku. Dah Quran pun tak khatam, dah akidah dalam Quran. Kalau akidah dalam Quran bukan kerana Quran tak khatam. Hak khatam Quran semua pun. Dia khatam Quran sama-sama tu. Hak kuat baca Quran tu. Dia tidak Quran kata apa? Bukan hak khatam Quran sama-sama, hak hafal Quran. Hak hafal Quran. Hak Quran sutip dada. Dia reti tak apa hak dia hafal? Kalau orang Melayu kita ni, reti tak apa dia hafal? Reti? Reti baca je. Macam kita. Ingat tak surah Muqaddam? Ingat? Ingat surah Muqaddam? Tahu tak Muqaddam kata apa? Ingat tak Yasin? Ingat. Tahu tak Yasin kata apa? Ingat ayat kursi? Oh, ayat kursi tu seorang ingat belaka. Dia tahu tak ayat kursi kata apa? Dan macam mana kita nak berpegang akidah direct daripada Quran? Ayat kursi pun tak tahu makna apanya.
Amanah Rasul dah apa makna? Syahidallah pun dah apa makna? Lepas tu nak berpegang akidah Quran macam mana? Jadi ulama-ulama warasatul anbiya, pewaris rasul ni ambil akidah Quran, bubuh luar, susung wujud kidang bakok. Ni. Kita pun berpegang wujud kidang bakok bukan sistem Quran, tapi ambil mana tu? Itu ambil daripada akidah Quran. Sama juga kita kenal Rasul 25 ni kerana kita ngapa dalam kitab-kitab. Anak-anak kita pun mengapa ni mengapa Rasul 25 ni. Dia pun kenal lah Rasul 25, dia ngapa dalam kitab. Siapa yang buat kitab ni? Ulama yang susung. Ambil mana nama Rasul 25 ni? Ambil daripada ayat Quran rubuh luar. Sahabatan kita bacalah Quran, jumpalah Sulaiman, jumpalah Yahya, Zakaria. Betul tu tahulah ni nama Rasul. Dah sebelum tu kata gapo dah tahu. Gitu dah. Jadi Rasul 25 ni wajib kita beriman secara tafsil, secara satu persatu. Kenapa beriman dengan Rasul 25 secara satu-satu ni? Kena syarat ngapa? Tak syarat. Tak syarat ngapa? Kalau suruh ngapa, susung Rasul 25, gelak gambar rasanya. Ya. Gelak gambar. Lepas tu beriman dengan Rasul 25 macam mana? Mana apabila didatangkan nama Lut Rasul, Hud Rasul, Nabi Lut, Nabi Hud tu. Jadi ada nabi-nabi Rasul yang bukan keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut itu bukan keturunan Nabi Ibrahim AS. Nabi-nabi lain semuanya daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Lut ni anak saudara tau. Anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS, bukan keturunan dia panggil. Jadi kalau tanya kita, Lut Rasul, Syuaib Rasul, Ilyas Rasul, Ilyasa kabir iman memang Rasul. Ilyasa, Zulkifli kita beriman memang Rasul. Cukup kan? Tapi kalau kita ngapa macam budak-budak dia ngapa ni kadang-kadang dia buat lagu contoh dia ngapa buat lagu. Kita pun nak tanya dia. Syuaib Rasul ke tak? Syuaib dia pun buat lagu semula. Adam, Nuh. Ya. Syuaib ada tengah tu Rasul. Kalau kita ni sebuah orang tua, tak panggil kenal. Tak panggil kenal tu. Kalau kita ni sebuah orang tua, tak luluh balas tu. Itu dia ngapa? Dia boleh buat lagu, dia ngapa? Dia tak kenal. Tak kenal ke mana? Kita jemput orang tengah, Syuaib dia kena ngapa semula. Ada tak tengah? Ada kenal kau panggil. Kalau kita orang tua tak luluh gitu. Kena cari balik tengah tu. Tak syarat ngapa? Syaratnya apabila didatangkan satu-satu nama Rasul daripada 25 ni, sebut tengah mana-mana pun Rasul. Ishaq Rasul, Yaqub Rasul. Tu hak dengar sok muda. Hak biasa tak dengarnya apa? Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Saleh biasa dengar juga. Hak untuk Nabi Saleh biasa dengar. Syuaib biasa dengar juga dah. Cerita hak mertua Nabi Musa AS tu. Nabi Zulkifli, Nabi Yahya, Zakaria, contohnya Ilyas, Ilyasa, Yunus. Maknanya sebut satu nama kita kenal. Itu panggil apa tu? Beriman dengan Rasul 25 secara tafsil, secara satu-satu. Tak syarat kata kita ingat dihafal ngapa pun tak syarat. Tapi kalau boleh ngapa boleh. Ada orang tua bila sebut kata nama Rasul 25, dia sebut seorang-seorang susun molek. Lacau pula. Dia ulang pula. Memang orang ni ingat sungguh orang tua ni. Orang tua. Kalau kita berkali sebut kali pertama tak cukup 25. Kurang. Ulang semula kau kurang ni. Kalau bahang kita. Dia boleh. Dia bukan buat lagu, dia tak ada buat lagu. Adam, Nuh, lepas tu dia ulang pula. Allah kata pekat sungguhlah. Dia ngapa masa budak tu. Kalau dia ngapa masa tua, tak nak ingat gitu. Dia ngapa masa budak. Dia ngapa masa budak kok kan naksi fil hajar macam okey tak batu dah tu. Bukan ni? Boleh, bukan ni orang kita. Nak sebut Rasul 25 bukan ni?
Itu makna beriman dengan Rasul secara tafsir 25. Apabila didatangkan satu-satu nama Rasul 25 ni, kita pun kenal dan kita beriman mereka adalah Rasulullah. Itu makna beriman dengan sekian Rasul secara tafsir. Secara ijma' Rasul ramai yang dipilih, yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beriman dengan Rasul-Rasul. Kita wajib beriman juga dengan sifat-sifat Rasul. Kita wajib beriman dengan sifat-sifat Rasul. Sebagaimana kita beriman dengan sifat Allah, ijma' dan tafsir, beriman dengan sifat Rasul pun ijma' dan tafsir juga. Ijma' cara borong, tafsir secara satu persatu. Hak kita duk ngaji sidik, amanah, tabligh, fatanah, pak sifat tu itu secara tafsil, secara satu-satu sifat. Secara ijmal kita wajib beriman Rasul Nabi pilihan Allah pastilah di kalangan manusia yang bersifat dengan kamal basyari, sempurna nisbah seorang manusia. Bukan ada pak sifat tu je. Sidik, amanah, tabligh, fatanah ni ini secara tafsil, secara satu-satu. Sebelum tu kita beriman Nabi dan Rasul pilihan Allah. Bukan Nabi Rasul yang minta, pilihan Allah. Pilihan Allah pastilah di kalangan manusia yang sempurna. Tapi sempurna ni sebab manusia lah, sebab Rasul bukan Tuhan. Sempurna. Contoh kita buat cerita sifat manusia ni, berani dengan penakut. Nisbah manusia hak mana sempurna? Berani ke penakut? Berani ada di Nabi dan Rasul. Gitu. Contoh laginya kita kata tegah dengan tak tegah. Tegah dengan loklek, keluk-kelek. Gitu dah. Tegah dengan tak tegah. Mana sempurna nisbah seorang manusia? Tegah, maka tegah ada di Rasul dan Nabi. Gitu jelah. Mana Rasul Nabi pilihan Allah ni sempurna nisbah seorang manusia. Sifat pun sempurna, tubuh badan pun sempurna, keturunan pun keturunan yang baik-baik. Nah, Rasul tak ada yang cacat. Rasul tak ada yang tak handsome. Semuanya handsome belaka. Rasul. Yang terbaik nisbah manusia ada di Nabi Rasul belaka. Terbaik nisbah sifat, terbaik nisbah tubuh badan, terbaik nisbah keturunan. Hak kita pegang sidik, amanah, tabligh, fatanah, itu secara tafsil. Secara ijmal, Nabi Rasul pilihan Allah pastilah bersifat dengan sifat yang terbaik nisbah seorang manusia. Ijmal dan tafsil. Kena ingatlah tu. Satu ijmal, satunya adalah tafsil. Tafsil. Terpesayalam. Tafsil. Bukan tafsir. Tafsir Al-Quran tu lain ejaan. Tu sing ye ra, nisa ye lam. Tafsil. Tafsil ni makna terperinci lah. Makna secara satu per satu. Alhamdulillah. Itu keempat, percaya dengan segala Rasul. 5, percaya dengan hari qiyamah. Wallahu a'lam.